Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati may yahdihillahu fala mudilla wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ta'ala wa ala innaka Allahumma barik ala Muhammad wa ala ma barakta ala innaka Allahumma ati Allah Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa Allahumma rabbi zidna Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afwa Allahumma arinal haqqa wa arina batilan warzuqna Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa, kuliah kitab Riyadhus Shalihin bersamaan dengan 20 Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita sudah pun mulakan bab 32. Bab 32 yang bertajuk bab keutamaan kaum muslimin yang lemah. Orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak terkenal. Tajuk kita hari ini ialah kita berada di bab 32. Tajuknya agak panjang. Tengok kat atas ni. Keutamaan, kelemahan kaum muslimin. Ni fokus untuk muslimin ni, orang Islam. Orang Islam yang lemah. Lemah ni dhaif, fakir dan orang-orang yang tidak masyhur. Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan dalil dari surah Al-Kahfi ayat 28. Sama saya tak boleh nak besarkan lagi. Memang apps ni, kalau siapa ada kitab, muka surat 217. So kalau apps ni tak boleh nak besarkan. Surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman yang bermaksud, dan sabarkanlah dirimu. Oh, nak besar senang saya buka ayat lah kan. Surah ke-18 ayat 28. Apa yang Allah perintahkan untuk kita dalam ayat ni? Bersabar. Bersabar dengan siapa? Bukan bersabar dengan orang yang menzalimi. Tapi bersabar dengan orang-orang yang rajin beribadah. Kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk bersabar dengan orang yang mentauhidkan Allah, yang rajin beribadah siang dan malam, pagi dan petang. Nampak kat situ? Wasbir. Ini satu perintah, bersabarlah. Bersama orang-orang yang yad'una rabbahum. Yang beribadah, yang menyeru, yang berdoa kepada Rabb di waktu pagi dan petang. Maksudnya sentiasa. Ini adalah fi'il mudhari'. Maksudnya present and continuous. Sentiasa dan berterusan. Ni fi'il. Fi'il ni maksudnya kita belajar bahasa pun kita ada, kalau kata perbuatan, dia menunjukkan masa juga kan.
Sedang buat ke, dah buat ke, tapi kalau fi'il mudhari' maksudnya sedang dan berterusan. Okey? Subhanallah. Kita diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk bersabar dengan orang yang rajin beribadah kepada Allah, yang sentiasa berdoa, berzikir kepada Allah. Siapa mereka ni? Mereka di kalangan orang yang lemah, yang miskin. Kita dilarang untuk apa? Dalam ayat ni, satu, diperintah untuk bersabar. Kedua, wala, dan jangan ta'du aynaka anhum. Dan jangan kita berpalingkan mata kita dari mereka. Maksudnya kita jangan tinggalkan orang miskin. Tapi orang miskin yang mana ni? Orang miskin yang taat pada perintah Allah. Yang beribadah kepada Allah. Okay? Jangan tinggalkan mereka. Jangan berpaling dari mereka. Okay? Subhanallah. Lagi apa perintah dalam ni? Apa lagi? Jangan mentaati orang yang mencintai dunia, zinatal hayatid dunya, dan orang yang lalai hatinya dari mengingati Allah. Dan selalunya ni lah 3 kesan kalau kita lalai daripada ingat Allah. Apa dia kesan dia? Cinta dunia, hati jadi qalbahu, hati jadi apa? Lalai daripada ingat Allah dan mengikut hawa. Nama isteri Nabi Adam bukan ni, jangan confuse. Isteri Nabi Adam huruf ha pedas. Hawa. Ni Siti Hawa. Hawa tu yang ni. Kalau isteri Nabi Adam huruf ha pedas tu. Hawa. Tu yang betul. Bukan lepas ni kalau ada orang nama Siti Hawa, salah makna tu. Okey. Hawa wa kana amruhu furuta. Jadi apa pesanan Allah dalam ayat ini? Okey. Jangan kita palingkan orang-orang yang miskin, yang rajin beribadah, dan kita pula alihkan pandangan kita menghadap orang yang memiliki dunia, maknanya memiliki pangkat, memiliki harta, memiliki kuasa, sebab kita nak mengharapkan juga dunia tu, orang yang ada kedudukan. Maksudnya dalam ayat ni bukan bermaksud kita ayat ni memalingkan kepada orang yang bertakwa, tak. Maknanya kita tinggalkan orang miskin yang rajin beribadah, kita menghadapkan pula muka kita kepada orang yang VIP, orang yang ada pangkat, ada harta, tapi bukan di kalangan orang bertakwa. Dia bukanlah macam kalau zaman asbab ayat ni, kisah zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memang ada niat, untuk berdakwah kepada VIP kafir Quraisy Mekah waktu tu, macam Abu Jahal, Abu Lahab, kan. Tetapi mereka ni ada syarat. Mereka beri syarat. Mereka kata apa? Kalau engkau nak mendakwah kami, asingkan kami, kemah kami tak boleh sama dengan orang miskin, dengan hamba abdi. Macam Bilal bin Rabah tu, dia tak nak sekali. Kena buat tempat lain. Dia tak nak campur. Subhanallah, Allahu Akbar. So mereka ni yang Nabi ada niat yang betul, sebab kalau dapat pemimpin Mekah, maka Nabi dapat seluruh pengikut-pengikut dia. So niat Nabi tu betul, tapi Allah Maha tahu bahawa mereka Abu Lahab tu memang tak akan pun beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi Allah suruh Nabi bersabar, jangan tinggalkan orang-orang Muslim yang beriman, yang bertakwa, yang beribadah. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang yang status sosial dia tinggi lah waktu tu, right? So, kat sini kita belajar yang mana satu yang golongan yang harus kita dekati. Muslim yang taat pada perintah Allah ke orang kafir yang sombong? Mana kita kena dekati?
Kita kena duduk dengan mereka walaupun mereka miskin. Tapi mereka adalah golongan yang sentiasa beribadah, yang taat pada perintah Allah. Jangan tinggalkan mereka. Banyaklah bergaul dengan mereka. Dekati mereka. Bersama dengan mereka. Okay? Itu pengajaran ayat ni. Dan yang kedua tadi, jangan taat pada orang yang ada dua sifat tu. Sifat apa tu? Orang yang lalai daripada mengingati Allah dan orang yang mengikut hawa. Okay? Hawa ni ialah kecenderungan, keinginan yang rendah. Hawa ni, kita ada nafs. Nafs tu diri kita. Tapi bahasa Melayu kita terus je sambung hawa nafsu. Nafs tu, kalau dia ikut hawa, hawa ni keinginan. Maknanya nafsu kita ada keinginan. Hawa ni keinginan dia apa? Keinginan yang ada risiko. Risiko apa? Dapat dosa. Risiko bahaya. Risiko yang menjadikan kita buat dosa dan maksiat. Itu hawa. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. So kalau ada dua sifat ni, kita jangan taat. Jangan ikut. Orang yang kita tengok, dia lalai daripada ingat Allah dan mengikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kita ambil contoh. Seandainya seorang suami atau seorang isteri yang ada dua ciri ni, lalai dari ingat Allah, kemudian mengikut hawa nafsu, dia akan dapat apa? Furuta. Allah dah beritahu siap-siap. Kenapa jangan buat? Kenapa jangan ikut? Kenapa jangan taat? Sebab wa kana amruhu furuta. Okay? Kalau sebagai ibu, sebagai ayah, okay, yang lalai daripada ingat Allah, yang ikut hawa nafsu, anak-anak dia akan, urusan dia dengan anak-anak dia akan melampaui batas. Furuta. Okay? Kalau seorang ketua, dia lalai daripada ingat Allah, dia ikut hawa nafsu, anak-anak buah dia, urusan company dia, urusan organisasi dia akan furuta. Apa tu furuta? Melampaui batas, melampaui kebenaran. Sudah tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Okay? So bahaya tak kalau ada dua sifat ni? Apa dia? Lalai dari ingat Allah, kemudian mengikut hawa nafsu. Subhanallah. Kalau sekalipun seperti dia berharta, seperti dia berjaya dapat pangkat, bila Allah kata wa kana amru furuta, jadi apa yang dia dapat tu tidak ada keberkatan. Okay? Tidak ada keberkatan, tidak ada kebahagiaan. Bahaya penyakit tu. Okay? Walaupun mata kasar kita nampak dia kaya, dia berjaya, dia bahagia. Tapi apa gunalah kaya kalau tiada keberkatan. Hidup dia kaya tapi hidup dia tak berkat. Maknanya kebaikan tu tak berterusan. Subhanallah, Allah Akbar. Kata Imam Ahmad, mengingati Allah, zikrullah. Zikrullah ni mengingat Allah kan? Umpama seperti ikan dengan air. Boleh tak berpisah? Katalah ikan tu tengah berenang, kita keluarkan ikan tu daripada air. Apa jadi ikan tu? Menggelitik dia. Betul? Gelisah dia. Betapa sengsaranya ikan tu kita nampak. Tapi kita letak balik dalam air, apa jadi ikan tu? Tenang dia berenang. Macam itulah manusia jika dia tidak ingat kepada Allah. Dia fokus kat dunia je. Right? Hidup dia takkan tenang. Hidup dia takkan tenang. Subhanallah. Ingat furuta. Hujung ayat ni apa dia? Wa kana amruhu furuta. Segala urusan dia, bayangkan urusan dia akan melampaui batas. Bila dia cari rezeki, dia dah tak kisah dah halal haram. Dia tak kisah pun dia telah menzalimi orang ke, mengenai orang ke, ambil hak orang ke. Dia dah tak kisah dah. Okay, subhanallah. Allah Akbar. Berbanding kalau kita sentiasa ingat Allah, kita sedar kita hamba, kita sedar kalau inilah yang Allah hendak, sejuta kali aku tak nak. Tapi kalau inilah kehendak-Mu ya Allah, aku terima. Aku redha, mudah-mudahan aku jadi hamba-Mu yang redha. Redha lagi diredai, terutamanya ketika sakaratul maut. Kita berharap sangat jika malaikat datang mencabut nyawa kita, membawa kata seruan,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, kalau kita sentiasa ingat Allah, kita dapat redha Allah. Dan kita macam mana nak dapat redha Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walau begitu remuknya hati kita, walau begitu hancurnya hati kita, walau kita tak nak benda tu jadi, tapi kita ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walau aku dalam musibah ni, Allah, jadikanlah aku yang paling dekat dengan kau. Jangan buatkan musibah ini aku jadi jauh dari engkau. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Segera kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kalau tak ikut Al-Quran dan Sunnah, diikut apa? Kalau ikut ayat ni? Kalau dia tak ikut Al-Quran Sunnah, dia ikut apa? Dia ikut nafsu. Dia tak ikut wahyu. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Memang kita pun akui ramainya sahabat-sahabat Nabi adalah di kalangan orang miskin, al-sufah. Okay? Jadi, kita pun tahu kan, tak mudah nak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kena sabar. Nak bergaul dengan orang-orang yang soleh ni, kena rendahkan ego. Rendahkan, turunkan ego kita, baru kita boleh follow orang soleh. Sebab orang soleh ni selalu dia tak mengharapkan apa-apa, kan? Dia tak kisah pun, kita nak bagi ke tak nak bagi. Dia sebenarnya bukan dia kisah pun. Tapi kalau kita nak terus bersama dengan mereka, berkawan dengan mereka, kita kena turunkan ego. Okay? Allahu Akbar. Allah. Okay, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab 32 ni. Okay. Kalau kitab kita ni muka surat 216. 216. Okay, kalau siapa tak ada buku, tak ada kitab, boleh buka apps Riyadhus Shalihin. Boleh download daripada Play Store. Okay. Apps Riyadhus Shalihin. Kita boleh nampak kat sini lah. Okay, hadis daripada Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu. Okey, ataupun siapa ada apps ensiklopedia hadis, okay, kita ni kalau belajar Riyadhus Shalihin, perasan tak dia ada bagi siap-siap nombor hadis. Tengok bawah sekali, nampak tak? Bawah sekali, dia tulis situ Sahih Al-Bukhari. Tu nombor dia. Kita tekan, kita akan dapat macam ni. Jumpalah hadis tu. Okay. Ataupun ni saya dah screenshot. Duduk dekat. Cari apps yang ada gambar 9 ni. Ada gambar 9 ni. Apps. Hadis. Right. Okay, ni hadis dia. Wa'an Harisah ibni Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Okay. Mahukah kalian, Rasulullah bertanya pada sahabat, mahukah kalian aku beritahukan mengenai ciri-ciri ahlul jannah, penghuni syurga. Okay. Mahu kalian saya beritahu tentang ciri-ciri ahli syurga? Iaitu, so dalam hadis ni kita belajar ciri-ciri ahli syurga. Apakah ciri-cirinya? Iaitu setiap orang lemah. Dalam hadis ni, kullu da'if. Jadi da'if tu maksudnya lemah. Mutada'af. Lemah dan dilemahkan. Okay. Iaitu setiap orang lemah dan ditindas, dibuli, diremehkan, dilemahkan, dipelecehkan.
diperlekehkan. Macam tu. Orang lemah tapi diremehkan, dibuli. Lau aqsama 'ala Allah, dan jikalau mereka yang lemah dan mereka yang lemah ni, jika mereka bersumpah atas nama Allah, kalau dia berdoa, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya itu. So, kalau dia berdoa, kalau dia buat baik, Allah akan terima. Allah akan makbul. Kemudian, Rasulullah terus juga bertanya soalan kedua. Mahukah kalian saya beritahu tentang ahli neraka? Tadi, ahli jannah. Sekarang, ahli nar. Ahli neraka, iaitu setiap orang yang keras. Kalau kita tengok dekat hadis ni, utul. Kalimah ni. Utul, jawab, mustakbir. Ada 3 ciri. Ada 3 ciri. Apa dia tu? Keras, kikir, tetapi gemar mengumpulkan harta dan congkak. Iaitu sombong. Takabur, sombong. Muttafaq alaih. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau kita baca kat sini, kosakata asing. Dalam kitab kita ada tuliskan, apa itu al-utul? Al-utul artinya orang yang keras kepala dan kasar. Kalau dari segi bahasa, utul ni tongkat yang buat daripada besi. Keras lah maksudnya. Keras, kasar. Hati tu keras, hati tu sempit. Itu dia. Maka dia akan jadi, selalunya orang hati keras ni, selalunya dia akan jadi pemarah. Dia akan jadi pemarah. Sebab dia susah nak berlapang dada. Sikit-sikit nak marah. Yang kedua, apa tadi? Jawaz. Jawaz. Artinya, orang yang gemar mengumpulkan harta. Tetapi, kikir. Kikir itu apa? Bakhil, kedekut. Dia suka kumpul harta, maknanya adalah harta. Tapi susah nak mengeluarkan harta dia tu. Ada yang mengatakan artinya ialah orang gemuk yang sombong ketika berjalan. Ada pula yang berkata artinya orang yang pendek yang suka makan. Janganlah terasa. So, maksudnya apa ni? Ulama juga mengatakan jawaz ni ialah, satu tadi itulah, suka kumpul harta tapi tak sabar. Suka kumpul harta tapi kedekut. Dia ni selalunya orangnya sifatnya tak sabar sebab dia rasa dia dah berada di puncak. Dia berasa dia ni pangkat tinggi dah, besar dah. So dia sangat-sangat ego, sangat-sangat ego. Tak boleh direndahkan. Perangai itulah. Kalau orang kata dia memang kenalah. Dia tak sabar sebab dia rasa dia berada di puncak. Dia berasa berada, dia ada kuasa. So dia tak boleh diganggu. Kemudian mustakbar, tahu kan? Takabur, apa dia? Sombong. Sombong. So apa kita belajar daripada hadis ni? Nabi nak jelas dekat kita, Nabi nak jelaskan dekat kita sifat-sifat ahli syurga. Lawannya ahli neraka. Subhanallah. Sekali lagi, seperti yang kita dah belajar minggu lepas. Kita belajar bab 32 ni kan bermaksud kita ni disuruh jadi miskin, disuruh jadi
lemah. Bukan Bab 32 ni mengajar kita seandainya kita bertemu dengan orang yang begini, okey, supaya ataupun kita sendiri berada di titik paling lemah, paling bawah dalam hidup kita, okey. So inilah perasaan yang kita kena ada. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan kita, kalau kita dah susah, kita ni lemah, tapi bukan menjadikan kita seorang yang putus asa daripada rahmat Allah. Dah tak nak berdoa, dah tak nak solat. Jangan jadi macam tu. Okay? Allah Akbar. Sebenarnya dalam bahasa Arab, do'if ni, perkataan do'if dengan fakir, okay, kita kena betulkan dulu kita punya pemahaman. Do'if dengan fakir ni, dia bukan semestinya macam kita orang Melayu, kalau sebut do'if je maksudnya apa? Lemah. Fakir tu maknanya fakir miskin. Do'if dengan fakir ni, dia ada makna positif. Makna positif. Dari segi spiritual, okay, dari segi spiritual, kalau seseorang itu merasa do'if, dia akan berasa lemah di hadapan Allah. So, dia akan menjadikan ada sifat tawaduk. Depan Allah, kita tak boleh bangga diri. Okay? Subhanallah. Jadi, do'if ni bukan semestinya orang yang lemah je. Orang, contoh minta maaf, orang OKU ke, kan? Bukan maksudnya itu saja. Dalam bahasa Arab, do'if juga bermaksud dari segi, maksudnya do'if dengan fakir ni bukan sekadar lemah ataupun kurang harta dari segi financial. Okay? Tetapi do'if dari segi spiritual yang positif, okay? Do'if yang makna positif ialah rasa lemah di depan Allah. Okay? Kita sedar kita ni hamba, kita sangat perlukan Allah. Jadi kita solat dan kita sedar solat kita ni takkan beri efek pun pada Allah. Seandainya kita tak solat pun tak ada Allah hilang puasa. Tak ada. Kita yang perlukan solat. Kita yang perlukan Allah. Okay. Subhanallah. Orang yang tinggi rasa lemah di hadapan Allah ni, sekalipun dia berharta, harta dia tu dia tahu sebagai amanah. Hanyalah titipan daripada Allah. Dia tak jadi sombong. Okay. Orang yang do'if, positif ni ialah orang yang mana? Orang yang rasa diri dia lemah di hadapan Allah. Okay. Subhanallah. Janganlah pula kita, alamak, aku ni tak miskin. Kena jadi miskin ke baru jadi ahli syurga? Jangan salah faham Sekali lagi, bab 32 ni bukan kita belajar suruh kita jadi orang miskin. Bukan. Okey? Habis tu aku ni bukan ahli syurga ke sebab aku bukan orang do'if? Aku bukan orang fakir. Bukan. Kita semua kena ada rasa do'if. Do'if tu apa? Lemah di hadapan Allah. Okey? Bila kita lemah di hadapan Allah, automatik kita tak ada sifat negatif macam bangga diri, nak merendahkan orang lain, nak meremehkan orang lain. Subhanallah. Okay? Jadi do'if dengan fakir, dia ada makna positif. Dia ada makna positif. Dia boleh jadikan, sebab tu kita ni kena ada rasa do'if di hadapan Allah. Kena ada rasa fakir di hadapan Allah. Jadi, faham Do'if ni maknanya bukan sekadar lemah dari segi harta ataupun financial. Bukan sekadar miskin harta sahaja. Dia ada makna lain, makna yang positif, makna spiritual. Okey. Contoh, cuba buka surah 35. Ayat 15, surah Fatir. Ayat 15. Okey, Al-Quran muka surat 436. Quran muka surat 436. Kita akan nampak ayat tu. Auzubillahi minasyaitanir. Ya ayyuhan nas. Allah panggil siapa ni? Semua manusia tak kira beriman ataupun tidak. Okay, kalau khas ayat tu untuk orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau ya ayyuhan nas, dia adalah untuk orang. Okay. So kalau kita nak berdakwah kepada orang yang belum masuk Islam, pilihlah ayat-ayat ya ayyuhan nas. Okay. Apa Allah sebut dalam ayat ni? Antumul
fuqara. Antum tu untuk siapa tu? Kita lah. Kita semua ni. So Allah berfirman, kamu semua ni fuqara. Jamak lah sebab ramai kan. Apa maksud fuqara dalam ayat ni? Wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. So fakir ni maksudnya apa? Berhajat, berkehendak. Kepada siapa? Ni, ilallah. Always ingat, kita ni di hadapan Allah, kita adalah fuqara. Kita sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala urusan kita. Wallahu, dan Allah pula, huwal ghaniyul hamid. Allah al-ghani, Allah yang tidak berhajat pada sesuatu pun. Malah kita sebut Allah as-samad. Al-ghani ni di bawah cabang as-samad. Maksudnya, Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk, tetapi Allah langsung tidak bergantung kepada sesuatu pun. Kalau Allah al-ghani, Allah yang tidak berhajat pada satu pun. Tak ada satu pun yang Allah perlukan. Okay? Allah tu maha kaya. Kalau orang, lagi dia kaya, lagi banyak pembantu dia. Tapi Allah maha kaya, bermaksud apa? Allah tidak perlukan sebarang pembantu. Joint venture ke, kerjasama ke, tak ada. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Kita ni, kita al-fuqara, kita yang fakir. Kita berkehendak kepada Allah. Allahu Akbar. So, dhaif dengan fakir ni kita kena pandang dari sudut positif. Okay? Bukan maksudnya kita kena jadi orang miskin. Bukan kita kena jadi orang yang lemah harta. Kita kena jadi orang yang lemah di hadapan Allah. Depan Allah kita kena rasa diri kita ni fakir. Kita ni dhaif. Right? Allahu Akbar. Okay, lagi, bab 32 ni bukan suruh kita jadi orang fakir miskin. Okay? Subhanallah. So, walau kita bukan fakir miskin, ada peluang tak dapat jadi ahli syurga? Ada. Maksudnya, dhaif lah di depan Allah. Okay? Kaya tapi tawaduk kepada Allah. Dia rasa harta tu cuma pinjaman, cuma amanah. Bukan hak milik kekal ataupun hak milik abadi. Dia adalah bila-bila Allah boleh ambil. Kan? Subhanallah, Allah Akbar. Subhanallah. Tapi kalau orang kaya dia tak ada rasa dhaif depan Allah, dia jadi apa? Dia jadi sombong. Dia rasa sukses dia tu, kejayaan dia tu ialah mutlak hasil usaha dia sendiri. Okay? Semua tak ada campur tangan Allah pun. Ibaratnya tu. Ibaratnya. Okay? Subhanallah. Dia rasa kesenangan dia tu semua daripada kebijaksanaan dia, kekuatan dia. Subhanallah. Siapakah makhluk ahli syurga pertama yang dihalau dari syurga? Iblis. Kerana sifat, sebab tu dalam hadis ni ada sifat ahli neraka. Sifat takabur kan? Rasa besar diri. Subhanallah. Okay? Jadi halau keluar daripada syurga. Okay? Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, ada banyak, dalam banyak surah, tapi kita ambil contoh dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 13. Okay, muka surat Al-Quran 152. 152. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini kerana tak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. So dalam syurga tak boleh jadi sombong. Sombong kalau dalam ayat ni
Iblis dihalau keluar. Okey? Bayangkan 2 kali fahbit, turun. Lepas tu fakhruj. Teruk hukuman dia ni. Sepertinya dihalau dan diusir. Okey? Kerana apa? Takabur. Ni, kerana menyombongkan diri. Sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Allahu Akbar. Siapa yang layak untuk sombong? Siapa je yang boleh sombong? Hanya Allah sahaja. Okey? Sebab sombong tu adalah pakaian. Tak, maksud saya, kenapa kita tak boleh sombong? Sebab sombong adalah pakaian ataupun perhiasan Allah. Selendang Allah. Kita tak boleh pakai. Sombong tu hanya layak untuk Allah sahaja. Okay? Saya nak, siapa kalau belum amal lagi, amalkanlah dalam rukuk dan sujud kita. Sorry. Kat perisai Muslim tu, ingat tak masa kita belajar? Ketika rukuk. Kalau selalunya kita baca sampai sini je, Subhanarabbiyal Azim, boleh tambah lagi. Ni. Hujung kat bawah sekali ni. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Ketika rukuk, Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan, kebesaran dan keagungan. Ni semua Allah punya. Kita tak layak nak pakai satu pun. Apa tu? Rasa berkuasa, rasa kita pemilik, rasa kita besar, rasa kita ni agung. Semuanya kita puji Allah. Hak milik mutlak Allah. Bukan kita. Ni bukan pakaian kita. Ni kita panggil sifat jalal Allah. Yang kita boleh pakai sifat kamal Allah. Sifat jalal Allah, kekuasaan Allah kita tak boleh pakai. Allahu Akbar. Bawa ni dalam rukuk dan sujud. So ni adalah contoh-contoh bacaan dalam rukuk yang kita boleh amalkan. Kalau kita baca sama je dari kecil sampai sekarang, jadi solat kita tu auto. Kan? Dia tak ada rasa dah. Cuba tukar-tukar. Di hujung usia Nabi, Nabi banyak sangat. Kenapa Nabi rukuk lama? Kenapa Nabi sujud lama? Antaranya ialah ni, nombor 34 ni. Nabi banyak membaca ni dalam rukuk dan sujud ialah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ni. Banyak-banyakkan ni masa rukuk dan sujud. Maha suci Allah, Rabbana, pencipta, pemilik dan pengatur kami, dan segala puji untukmu, Allahumma firli. Ni kalau kita yang dah senja gila ni, Allah maghfirli ni memang kerja kita. Kerja kita apa? Minta ampun aja. Sebab keampunan Allah yang akan membuatkan kita dapat rahmatnya. Sebab tu duduk antara dua sujud nanti pun, Rabbil firli warhamni. Bila kita dapat keampunan, kita akan dapat rahmat Allah. Rasulullah sendiri bersabda, kita masuk syurga bukan sebab amal kita. Amal kita nak dibandingkan dengan nikmat syurga, layak ke? Layak ke? Amalan-amalan kita untuk dapat nikmat yang tak terhingga kat syurga tu, sungguh tak layak. Tapi Allah nak bagi dekat kita sebab apa? Sebab rahmat dia. Atas rahmat dia, Allah beri kita ilmu, Allah beri kita taufik untuk mengamalkannya. Rahmat Allah yang buatkan kita datang boleh belajar. Allah. So jangan bangga diri. Bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita kuat, bukan sebab kita ada kereta, bukan. Bukan sebab kita ada duit, bukan. Sebab rahmat Allah. Sebab macam mana nak dapat rahmat Allah? Kena sucikan hati, sucikan diri. Kena banyak-banyak istighfar. Sikit-sikit Allah maghfirli. Cuma tambahlah sebelah tu, jangan kedekut. Allahumma maghfirli wali wa hidayah. Mak ayah kita yang dah pergi sangat tunggu doa kita. Sehingga nanti di dalam kubur tak kena seksa kan, mudah-mudahan lapang kuburnya. Dan kadang-kadang darjat dia boleh naik dan akan tanya, kenapa darjat aku makin naik? Sebab istighfar anakmu.
So kalau kita buat sekarang, esok kita pula pergi, anak cucu kita buat. Basahkan lidah kita tu. Allahumma gfirli, warhamni, wali walidayya. Tambah lagi ke walil mukminin. Macam itulah. Okey? Subhanallah, Allah akbar. Boleh? Kerja kita apa? Ampun, puji Allah, tunggu solat. Macam itulah. Boleh? So, di hujung usia Nabi, Nabi banyak sangat zikir di dalam rukuk dan sujud. So, kita lamakan rukuk dan sujud kita tu, ulang-ulang apa? Mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Okay, ni antaranya. Kalau nak best lagi, bacalah ni. Ni lagi best. Ni pun best. Bukan lagi best. Maksud saya, dia deep. Okay, Allahumma laka raka'atu, wa bika amantu, wa laka aslamtu. Khasya'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asabi. Ya Allah, kepadamu aku rukuk. Dan denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah. Telah tunduk khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku, urat sarafku dan segala yang berdiri atas kakiku. Barulah kita rukuk tu dalam keadaan sedar. Bukan macam ayam lah. Bangun, turun, bangun lagi. Amalkan ketika kita solat seorang, solat sunat, bawa lah zikir-zikir ni. Ni masa rukuk. Itulah kalau kita perhatikan. Yang dah memang Nabi ajar, yang dah memang sunnah pun, banyak ke yang kita dah buat? Banyak ke yang kita dah amal? Mana hati kita lebih tenang? Beramal dengan yang confirm dari Nabi. Dengan nak beramal yang bukan dari Nabi. Mana lebih tenang rasa-rasanya? Kalau kita bukan ikut cara Nabi, kita akan jadi hiruk-pikuk sebab apa? Kadang-kadang terfikir, betul ke apa aku buat ni? Salah ke tak ni? Tapi kalau dah betul ini cara Nabi, sahih, tenanglah. Kita beramal pun tenang je. Sebab tu memang nak follow Nabi. Ingat tadi, kalau tak follow Al-Quran dan Sunnah, follow apa? Follow hawa. Kan? Nafsu tu jadi cenderung untuk buat benda yang boleh mendatangkan dosa. Buatlah yang Nabi suruh. Buatlah yang Nabi dah ajar. Allah Akbar. Okay? Tolonglah jadi bijak. Terutamanya dalam bab ibadat. Bab pilih handphone, bab pilih kereta, bab pilih langsir, bab pilih sofa, itu masing-masing. Nabi sendiri dah bersabda, urusan kamu, hidup dunia kamu, kamu lebih tahu. Tapi urusan ibadah, jangan pandai-pandai. Mesti ikut cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Hati kita tenang. Kita dah tak risau dah. Kok nanti bekal sampai kat padang mahsyar, rupanya bocor beg kita tu. Rugi. Kita sangka kita buat banyak amal. Rupanya sia-sia. Ikut yang Nabi dah tunjukkan. So kalau nama je amal ibadah, tengok ada dalil tak? Apa hadisnya? Okay, boleh? Sebab Islam adalah agama ilmu. Bukan sekadar ikut-ikut buta. Tak. Kalau bab masak pun kita sanggup belajar, kenapa bab ibadah kita tak nak belajar? Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Allah Akbar. Sesungguhnya ilmu ni adalah tujuan kita dihidupkan, betul tak? Betul tak ni? Ilmu yang paling besar adalah ilmu tentang Allah. So kenapa Allah jadi langit bumi? Kenapa Allah jadikan kita? Kenapa Allah jadikan semua ni? Untuk apa? Surah At-Talaq kan, ayat 12. Surah 65, ayat 12. Kenapa Allah jadikan semua ni? Penutup surah At-Talaq, Allah kata apa? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ard. Seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi ni, dan di antara langit dan bumi ni, Allah uruskan semua untuk apa? Untuk apa? Lita'lamu. Untuk kau tahu. Tahu apa? Annallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir. So tengok langit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok apa pun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah kita punya tauhid akidah makin mantap.
Nampak apa-apa, aksiden ke, terbakar ke. Kita kata apa? Ya Allah, sungguh Engkau Maha berkuasa atas segala-galanya. Tengok orang yang tak sempurna ke, Ya Allah, Engkau berkuasa atas segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah cipta semua ni? Lita'lamu, untuk kita tahu, untuk kita berilmu. Sebab tu kita tak boleh pisah dengan ilmu. Pagi-pagi Nabi suruh minta ilman nafi'an. Baru warizqan thayyiban. Itu pun Nabi tak kata warizqan halalan. Sebab halal tak semestinya thayyib. Tapi kalau thayyib, confirm halal. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay. Jadi untuk tahu semua ni, okay, ilmu ni, kenapa ilmu adalah sumber kehidupan dan sumber ilmu kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tak tinggal, kita tak akan sesat. Kalau kita follow Al-Quran dan Sunnah, kita tak akan sesat. Sebab apa? Kita akan tahu bahawa Allah itu atas segala sesuatu Maha berkuasa. Yang kedua, apa kita nampak dalam ayat ni? Yang kedua, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Walau kita tak nak benda tu, walau kita rasa macam mana, how come? It's impossible. Kan? Kita kata tak mungkinlah itulah ini, tapi kita kena ingat benda tu jadi juga sebab apa? Sebab Allah Al-Qadir. Kedua, sebab Allah Al-Alim. Allah cipta semua ni, yang kita suka ke, yang kita tak suka, dalam pengetahuan. Dan sungguh kita kena pegang sungguh-sungguh. Allah jadikan semua ni kerana cintakan kita. Kerana kasihkan kita. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tak pandai sabar, kita tak pandai redha, kita tak pandai. Tapi atas ujian yang Allah bagi kat kita ni lah, akhirnya kita akan sedar, oh ya Allah, aku tak ada apa-apa dah sekarang ni. Hanya dekat je tempat aku berharap. Nampak tak Allah nak panggil kita balik dekat dia? Sebab kalau dengan kesenangan, mungkin kita tak pandai. Ada orang dia pandai. Kita tak pandai. Kita ni jenis tak pandai. Sebab tu Allah uji. Sebab apa? Sebab akhirnya kita pandai balik dekat dia. Ya Allah, lepas ni aku nak apa? Mi'na wa'ata. Aku nak dengar, aku nak taat. Ingat? Surah apa ni? Surah At-Talaq. Ayat 12. Untuk apa semua ni? Untuk kita mengakui. Okay? Kita tak ada daya, kita tak ada kuasa. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong memanakan tahlil kita tu setiap kali kita lepas solat, kan? La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kalau boleh nak mati dalam kalimah ni. Kalau nak mati dengan kalimah ni, perbanyakkan kalimah. Okey? Subhanallah. Ucapan tahlil kita itu lebih berat daripada segala-galanya. Okey? Allahu Akbar. Allah sangat cinta. Semakin kita belajarkan, Allah sangat mencintai orang yang mentauhidkan dia. Allah sangat cinta. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, mendekatlah kepada ilmu, terutamanya ilmu yang membuatkan kita rasa kebersamaan dengan Allah tu yang terindah dalam hidup kita. Okay? Sehingga kita lupa sakit kita lupa derita kita lupa orang yang sakitkan hati kita lupa semua. Sebab kita rasa manisnya, lazatnya dapat bersama-sama dengan Allah. Okay? Subhanallah. Supaya kita dapat merasakan, sungguh ya Allah, mengenalmu, ilmu ini, ilmu ma'rifatullah, dapat mengenalmu ya Allah, sungguh lebih mahal daripada segala harta. Okay? Sampai kita boleh rasa macam tu. Okay? Subhanallah. Tak ada lebih mahal daripada ilmu mengenal Allah. Dalam setiap apa di depan mata kita, kita dapat tahu. Inilah Allah Al-Qadir. Ya Allah, Engkau Al-Qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita boleh menerima takdir. Bila kita kenal siapakah Allah Al-Qadir. Kita tahu dah semuanya Allah dah tetapkan. Kita tinggal jalan je. Jalani apa yang Allah telah
Tetapkan. Yang jadi kita sakit, derita, remuk, hancur, patah, macam tak boleh nak tumbuh sebab apa? Sebab kita lawan. Itu yang sakit. Hati kita sakit, badan kita sakit. Semua. Akhirnya kita lemah. Tapi bila kita nak ikut je, tak nak lawan dah, tak nak lawan dah aturan Allah, kita akan lapang dada, kita akan tenang, kita akan rasa lega, kita akan rasa apa? Sungguh baiknya engkau. Engkau tahu. Kalau tak nanti aku jadi sombong. Tak nanti aku jadi lupa diri. Allah bagi kita satu. Betul? Kadang-kadang kita tengok semua, kita tengok kehidupan dia perfect sangat. Tapi rupa-rupanya diuji dengan keluarga. Sebab kita tengok daripada harta dia kan. Kita tak tahu rupanya dalam rumah tangga dia macam-macam jadi. Semua ada ujian masing-masing. Okay? Sabar. Syukur sabar. Tu je kerja kita. Kan? Minta ampun. Taubat. Ingat dia. Lagi banyak kita ingat dia. Apa tadi? Lagi banyak kita ingat dia. Kita tak lalai. Apa jadi? Kita dapat mengalahkan awak. Betul? Katalah kita dah tahu dah ni. Tak boleh ni. Contohlah. Berdosa ni. So, satu, aku dah ada ilmu. Aku tahu benda ni berdosa. Next, what to do? Nak ikut ke nak tahan? Dah tahu dah benda ni salah. So, kita akan datang yang kedua. Dah tahu salah. So, nak ikut ke nak tahan daripada ikut nafsu? Barulah. Ada orang, dia istighfar. Astagfirullah. Tapi dia terus jalan pergi mana? Tempat karaoke. Tapi mulut istighfar ni. Astagfirullah, aku tak patut buat. Tapi kaki dia berjalan pergi tempat karaoke tu. Ada tak orang macam tu? Ada tak? Ada. Kita kejut dia. Weh, bangun. Dah nak habis waktu dah ni. Astagfirullah, dia pun bangun. Tapi lepas tu, dia tak pergi solat pun. Kan kita tanya, tadi aku dengar dia istighfar. Tapi, maksudnya apa tu? Dia dah tahu benda tu salah. Tapi dia tak buat action. Dia tak respon. Tak react. Sebab tu orang yang takutkan Allah. Subhanallah. Sebab kalau kelas petang, surah Al-Nazi'at kan. Wa man khafa maqama rabbih. Okay, orang yang takutkan, khauf, takutkan maqama rabbih ketika dia berdiri di hadapan Allah. Okay. Dan wa nahan nafs. Dan menahan. So, Allah tengah bagi kita formula. Siapa nak dengarlah petang ni ya. Okay. Dua Allah bagi terus. Sekarang baru saya faham kenapa kalau kita sekadar istighfar tapi kita tetap buat dosa. Istighfar tapi pemarah. Istighfar tapi tak sabar. Istighfar tapi tak, macam tak ada kesan. Sebab apa? Kita tak bertindak. Wanahan nafsu ialah tindakan kedua. Sekadar istighfar, tahu Allah, takut dengan kuasa Allah tapi tak bertindak, menahan nafsu tu. Kita tak ada self-control. Tak boleh kontrol diri kita. So, dua-dua. Tahan. Tu action kedua. Okay? Orang yang tahan nafsu ni, orang yang takutkan Allah dan tahan nafsu, dia akan ada self-control yang boleh kontrol dia daripada buat benda-benda yang Allah murka. Subhanallah, Allah Akbar. Okay? Jangan jauh daripada ilmu, terutamanya ilmu mengenai Al-Quran dan Sunnah. Lupa. Tadi saya dah tunjuk ni ke? Allah yang maha memiliki kebesaran, jadi hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak sombong. So, bawa dalam rukuk, bawa dalam sujud. Subhanadzil jabarut. Allah Al-Jabbar. Lagi? Wal kibriya. Wal malakus. Wal kibriya. Wal azamah. Okay? Dalam rukuk kan kita sebut Subhana Rabbiyal Azim. Okay? Allahu Akbar. Sebab tu kalau siapa pergi umrah, pergi haji, perasan tak? Kalau solat dekat sana, rukuknya lama. Iktidalnya lama. Sujudnya lama. Sebab dia bukan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali je. Dari kecil sampai lala ni. Tu juga yang kita baca kan. Cuba kita perindahkan lagi solat kita tu. Boleh? Masalah? Atau boleh? Atau rakaat pertama baca ni. Rakaat kedua baca ni. Boleh? Jadi solat kita tu bukan solat macam autopilot. Dia dah jadi apa? Tak ada rasa. Kosong. Janji? Dia tak ada pun bentuk pengagungan. Bentuk tu tak ada.
Okay. Solat tapi dalam keadaan tidak sedar. Mindfulness. Maksudnya, waktu kita solat, sebenarnya Allah mengajar kita jangan tergesa-gesa dalam hidup ialah melalui solat kita. Betul tak? Kita pernah dengar kan? Nak betulkan hidup, betulkan solat. Dalam solat ada tomak nina. Kita kena pause. Tengah jalan laju-laju. Macam contoh laju. Tapi kalau dalam solat kan tak boleh laju-laju. Jadi Allah nak kita jalani hidup kita ni dengan keadaan sedar. Okay? Bukan tergesa-gesa. Bangun, diri, rukuk. Tu ada tomak ninahnya. Supaya kita ni sedar apa kita tengah buat. Bukan turun-turun. Jangan solat macam tu. Right? Solat dalam keadaan sedar. Allah pandang apa? Hati kita. Hati kita tu kita arahkan ke mana waktu kita menghadap dia. Subhanallah. Subhanallah. Okay? Saya nak share lah. Mungkin ada yang tak dapat join petang ni kan. So ayat surah 79 An-Nazi'at ni. Ayat 40. Ni, khauf. Kita pun belajar pun. Semalam pun sebut. Isnin pun sebut. Ahad pun sebut. Rukun ibadah antaranya ialah takut yang Allah suruh kita ada ni, takut apa? Maqam rabbihi, kedudukan Allah, kedudukan Tuhannya. Dan kedudukan Tuhan waktu bila? Kalau kita tahu surah An-Nazi'at ni ialah kedudukan masa kita di padang mahsyar nanti, waktu kita dihisap. Subhanallah, dari segi bahasa, Allah tak kata maqamahu. Tapi rabbahu, dhamir hak ni, ini dia. Ini Tuhannya. Adapun siapa yang takut akan kedudukan kebesaran Tuhannya. Allah tak kata dan siapa yang takut akan kedudukannya. Kedudukannya ke kedudukan Tuhannya. Ramai orang masa solat dia tak ada rasa takut kedudukan Tuhannya. Dia tengah menghadap siapa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ni dua formula supaya kita tidak terdorong untuk terus-terusan buat maksiat. Satu, kena ada rasa takut. Kedua, menahan nafs. Allahu Akbar. Okay? Dan subhanallah. Kita akan rasa terduduk menangis kalau faham. Sebab sungguh aku tak ada dua ni, ya Allah. Kalau ada pun sikit sangat. Tapi nak masuk jannah. Dan Allah kata, ni dua modal kau. Ni dua modal kau untuk masuk syurga dia. Apa dia? Takut dan tahan. Dan Allah kata, jannah jadi tempat tinggal. Dan Allah bukan kata tempat singgah. Allah kata syurga jadi tempat tinggal. Kita kalau balik rumah kita nak berehat kan. Maknanya tempat tinggal itulah rumah kita. Kita suka nak balik rumah kita. Jadi syurga ni jadi tempat yang sangat menenangkan, membahagiakan kita. Dan Masya Allah, Tabarakallah. Bila Allah kata jannah sebagai tempat tinggal, sebagai ma'wa, tempat tinggal yang terakhir. Maknanya ni hujung destinasi kita. Kita sampai kat sini. Dan Allah nak beritahu orang yang sampai ke syurga di titik terakhir hidup dia dan kekal selama-lamanya di syurga ialah orang yang khafa. Jangan buat main-main dengan rukun ibadah. Kalau kita solat tak ada tiga ni, cinta, harap, takut, tak sempurna ibadah. Kita infak, tak ada cinta, harap, takut pada Allah, gagal infak kita. Bawa tiga-tiga ni, cinta, harap, takut. Subhanallah, Allah memang susun kita daripada Ahad, Isnin, ulang lagi Selasa. Okay? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay? Ni. Jangan tinggal Semua ni tujukan kat siapa? Dan rasa cinta, takut, harap ni duduknya dekat mana? Hati. Apa je kita buat? Bila ingat
ataupun bila berzikir tentang Allah, tengok langit ke, apa je kita buat, bawa tiga-tiga ni sekali. Dia akan bernilai ibadah. Okey? Allahu Akbar. Semuanya, apa saja kita buat, masak ke, sapu rumah ke, ya Allah, kerana cintamu, aku harap rahmatmu. Kerana aku sangat mencintaimu, maka aku mentaatimu, aku ikhlas. Cinta ni akan bawa kita rasa ikhlas. Semata-mata untukmu, ya Allah. Aku cintakan kau dan semuanya aku buat untuk kau. Kerana kau. Okay? Takut apa? Takut tadi itulah maqam rabbihi. Takut kita nanti akan berdiri di depan Allah. Okay? Lagilah sunyi tempat tu, lagi orang berani buat dosa, betul tak? Tahu tak, lagi sunyi tempat tu, maknanya betul-betul tinggal dia dengan Allah. Tapi kenapa dia berani buat dosa? Allah, dia tak ada ni. Okay? So, itulah insyaAllah disambung petang ni. Okay? Kalau nak, boleh ikutilah petang ni ya. Right. Subhanallah. Jangan ikut iblis yang ada sifat sombong. Sombong itu pakaian, selendang, perhiasan Allah. Kita tak layak untuk pakai pakaian Allah. Kita tak layak. Okay? Manusia tak layak untuk pakai pakaian apa tadi? Jabarut, kibriya, malakut, wal azamah. Namanya sombong. Alright. Kata Ibnu Hajar dalam kitab dia Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tahu tak ibu dosa besar tu siapa? Sombong. Sombong adalah ibu kepada dosa-dosa besar. Dia bermula dengan sombong. Sebab itulah iblis yang pertama makhluk syurga yang telah diusir keluar daripada syurga. Okay? Sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Okay? Sebab dia rasa apa? Aku lebih baik kan? Ana khair. Ana khairu minhu. Jadi bila ada rasa sombong, kita akan rasa diri kita lebih hebat. Macam iblis tadi kan, dia rasa dia lebih hebat sebab dia dicipta daripada api, Adam daripada tanah. Dia rasa dia lebih alim. Dia rasa dia lebih, solat dia lebih khusyuk berbanding orang lain. Itu akan menjadikan sombong tu. Okay? Subhanallah. Dia rasa sedekah dia paling banyak. Dia rasa sedekah dia lah paling afdal. Okay? Semuanya asal daripada apa? Sombong. Asal daripada sombong. Okay? Cek diri kita. Kita ada tak sifat ni? Kita ada tak sifat ni? Okay? Ni semua penyakit apa ni? Penyakit qalbu. Penyakit hati. Lepas tu kita kena istighfar. Istighfar tu ialah antara bentuk tazkiyatun nafs. Ingat tak? Kita belajar minggu lepas. Jim. Apa tu? Takhalli, tahalli, tajalli. Apa tu takhalli? Mengosongkan kan? Sehingga kha tu titik kat atas dia jadi ha. Kosong, tak ada apa. Okay, buang semua sifat-sifat negatif. Lepas tu tajalli. Jim. Ada titik kat tengah kan? Itu kita hiaskan. Subhanallah. Nanti kita sambung lagi Khamis Wah. Sikitlah nak cakap pasal sombong dan kaitan dengan ilmu. Ilmu tidak boleh diraih dengan kesombongan. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong, sebagaimana banjir adalah musuh bagi tempat yang sombong ni kan dia rasa tinggi kan. Dia rasa dia layak dipandang tinggi sebab dia berada di puncak. Okay? So ilmu tak boleh diraih kalau ada sifat sombong. Okay? Ingat walaulah senang macam mana dan walau susah macam mana, jangan sombong. Okay? Subhanallah. Kalau kita walaupun susah pun kita tak sombong, walau senang pun kita tak sombong, tiba-tiba dunia terbalik, kita ni senang tiba-tiba jadi susah, kita tetap tidak sombong. Okay? Ataupun dia orang susah, tiba-tiba dia jadi orang senang. Sebab daripada susah pun dia bukan orang yang sombong. Walau tiba-tiba Allah kayakan dia pun dia tetap tak sombong. Sombong ni kadang bukan terkena dekat orang kaya je kadang. Terkena juga dekat orang. Orang yang tak ada apa-apa pun kadang dia boleh sombong. Okay? Subhanallah.
Sombong tu dia akan buat dia rasa diri dia apa? Lebih bagus kan, lebih baik. So, apa maksud sombong? Ingat tak kita belajar apa maksud sombong? Ialah yang menolak kebenaran. Al-haq. Kebenaran, al-haq. Al-Quran itu al-haq. Dia menolak kebenaran Al-Quran dan sunnah. Okay. Al-Quran kata maafkan. Tak nak. Itu maknanya menolak lah tu. Menolak kebenaran. Kan dalam Al-Quran banyak kan? Maafkan. Tahan marah. Maafkan. Dia tak nak. Itu maknanya apa tu? Sombong dengan Al-Quran. Okay. So, menolak kebenaran. Okay. Sebab dia rasa darjat dia lain. Darjat dia tinggi, tak sama dengan darjat orang. Okay. Allah Akbar. Maka dia akan merendahkan atau meremehkan orang lain. Okay. Subhanallah. Allah Akbar. Kalau kita tengok kan, tak boleh sombong ni. Surah 40 ayat 56. Surah Ghafir ayat 56. Okay, muka surat 473. 473. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr. Kibir ni kebesaran. Illa kibrum ma hum bibalighih fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benarnya. Maksudnya dia ni menolak, betul-betul memang sahih itu adalah kebenaran daripada Al-Quran dan Sunnah contohnya. Dia yujadil. Jidal. Pernah dengar tak berjidal? Masa haji jangan berjidal. Jidal ni apa? Menegakkan benda yang basah. Kan? Itu berjidal lah kan? Okay? Dengan ayat-ayat Allah. Okay? Bila dia, tiba-tiba senyap. Ya. Off ke? Tak ada ni. Tak cas kan? Ke ni yang tak cas? Mati. Tak cas kot. Ke tak cas? Okay. Kalau kita kat sini, orang yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan Sunnah, okay, apa jadi? Dia menolak. Okay, dia menolak. Maka dia akan jadi, ni, sombong. Yang menolak kebenaran itu sebab dia sombong. Okay. Maka Allah kata apa? Fasta'iz billah. Maka berlindunglah dengan Allah. Oleh itu mintalah perlindungan kepada Allah dari angkara mereka. Sesungguhnya dia tu maha mendengar lagi maha melihat. Okay. Kalau surah Luqman, surah ke 31 ayat 18. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Jadi sombong tu tadi satu menolak kebenaran. Yang kedua ialah memandang rendah, meremehkan orang lain. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Angkuh sombong. Sesungguhnya Allah tak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Allah tak suka. So, dua sifat ni tak boleh ada. So, dalam hadis kita belajar hari ni, sombong adalah antara sifat ahli neraka. Hari ni kita belajar sifat-sifat ahli syurga, sifat-sifat ahli neraka dalam hadis ni. Okay? So, sifat sombong jangan ada. Allah Akbar. So, sombong ni adalah antara penyakit qalbu. Penyakit hati. Okay. Satu lagi,
yang paling kita takut, kenapa jangan jadi sombong, surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Muka surat 6. Muka surat 6. Kita ni kadang-kadang, kita ingat kafir tu orang yang tak Islam je kan? Betul tak? Okay. Dalam Al-Quran, istilah kafir ni banyak so kita kena study lah. Right? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur dan menjadi ia dari golongan. Okay. So kalau tak tahan nafsu, ikut iblis, ikut syaitan, maknanya apa tu? Masuk dalam golongan Auzubillah misal. Jangan sombong. Okay? Bahaya. Ni, sombong. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. So, jangan kita sempit. Bahasa Arab ni sebenarnya luas. Macam tadi, kalau kita sebut dhaif je, kita tahu mesti orang miskin. Orang lemah, orang fakir. Tapi dalam Al-Quran, Allah kata kita fakir. Kita fakir ni sebab apa? Kita berhajat kepada Allah. Okay? Memang Allah cipta kita. Surah An-Nisa kan? Allah cipta kita ni dalam keadaan dhaif. Surah An-Nisa ayat 58 tak silap ni sekejap 28, sorry. Surah An-Nisa keempat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. So Allah kata kita ni semua fuqara, kita ni semua dha'ifa. Okay, Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Okay, faham? Alright. So kena faham ada makna-maknanya dalam Al-Quran. Okay, depan Allah kita kena dhaif, depan Allah kita kena fakir. Sentiasa berhajat kepada Allah, sentiasa lemah. Okay. Jadi kita nak solat pun kena minta tolong dengan Allah, betul? Hayya 'ala solah kita kena jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Sebab tu bila kita jawab azan, hayya 'ala solah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah, ya Allah. Teruslah minta. Kita tahu kita takkan mampu khusyuk, kita takkan mampu solat kita tu indah kalau bukan dengan bantuan Allah. Tolong ya Allah, nanti aku solat khusyukkan aku ya Allah. Tundukkanlah hati aku hanya pada Engkau ya Allah. Berilah aku rasa takut pada Engkau ya Allah. Berilah aku, minta tak? Hayya 'alal falah. Kita tahu qad aflahal mu'minun, orang yang dapat masuk syurga kan. Okey. Ciri-ciri surah Al-Mu'minun yang dapat Jannatul Firdaus. Ketika kita jawab la haula wala, aku nak ya Allah, aku nak jadi muflihun ya Allah, tapi aku tak daya ya Allah. Aku ni lemah ya Allah, banyak buat dosa ya Allah. Sebab tu jawab dia la haula wala quwwata illa billah. Antara saat doa mustajab bila? Lepas azan. Apa yang kita minta? Okey. Sebab itulah dimulakan dengan Allah Akbar. Okay, lepas tu syahadah. Lepas tu kita la haula wala. Lepas tu apa? Allah Akbar balik. Lepas tu la ilaha illallah. Betulkan balik. Semuanya aku buat untuk Engkau ya Allah. Billahi ilallah. Lepas tu pergi solat. Bawa perasaan-perasaan tu. Bukan janji solat. Tak. Bukan. Okay. Upgrade solat kita insyaAllah. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Okey. Jadi apa kita belajar hari ini? Pengajaran hadis. Ahli syurga, kata Rasulullah SAW, sifatnya apa? Okey. Kalau ikut hadis ni ialah bagi orang yang lemah, okay, miskin,
diutamakan. Okay. Hadis ni memberi keutamaan kepada orang yang lemah, yang miskin. Okay. Yang kita nampak dia memang jelaslah dia lemah dan miskin di dunia. Di dunia. Tapi kalau dia rajin beribadah, dia taat pada segala perintah Allah, dia tinggalkan segala larangan Allah, dia adalah mempunyai ciri-ciri ahli. So, kita jangan pandang remeh orang yang kita nampak macam orang susah. Tapi kalau dia memang hamba Allah yang sangat bertakwa, yang sangat tawaduk, okey, bayangkan contoh, dia sebenarnya cukup-cukup je. Tapi bila dia jumpa orang susah, dia boleh ada rasa pula. Rasa apa? Entah ada lebih susah daripada aku. Dia boleh bagi apa yang dia ada. Padahal dia pun orang susah. Dia pun cukup. Tapi dia boleh bagi. Dia boleh ada rasa. Tantah, aku ni baru hari ni tak makan. Entah dia dah 2 hari tak makan. Ni hebatnya orang yang macam ni. Ni yang patut diberi keutamaan. Jangan diperlekehkan. Jangan dibuli kalau kita jumpa orang macam ni. Dia nampak miskin. Tapi kita tahu dia punya kesolehan, dia punya ketawaduan tu, kita memang tahu. So, jangan diremehkan. Jangan dibuli. Okay? Jangan berpaling daripada mereka. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Berbanding orang tu kita nampak dia hebat, ada pangkat, kaya, tapi dia rajin bersedekah tu untuk cuci tangan. Faham tak ni? Memandangkan orang tahu aku ni sebenarnya kaki rasuah. So, aku kena sedekah kat anak yatim, dekat pusat-pusat tahfiz, dekat masjid, supaya aku ni nampak dermawan. So, kita ni kena utamakan yang mana kalau dapat 2 kes macam ni. Utamakan orang yang nampak miskin tapi tunduk, tawaduk, beramal soleh. Yang ini yang kita harus utamakan. Yang ini yang kita kena berkawan. Yang ni kita kena spend time dengan dia. Bukan duduk dengan orang yang kaya. Dia sedekah tapi untuk cuci tangan dia. Cuci harta dia. Faham okay. So Allah terima ke sedekah dia tu? Ingat, sumbernya salah. Right? Okay? Allahu Akbar. So, sebab itulah Imam An-Nawawi meletakkan dalil surah Al-Kahfi ayat 28. Bukan sebarang orang miskin Ni orang miskin yang mana ni? Orang miskin yang yad'una rabbahum. Yang sentiasa beribadah kepada Allah. Yang ini yang kita tak boleh remehkan. Orang miskin yang taat pada perintah Allah. Okay? Lagi cek kita ni golongan mana? Ahli syurga ke ahli neraka? Bila belajar bukan nak pergi judge orang lain. Kita belajar untuk judge diri sendiri. Dan kadang-kadang kita ni pula orang tegur kita tak boleh terima. Biarlah Al-Quran dan hadis yang menegur kita. Subhanallah. Tapi kalau tak rasa ditegur, macam mana tu? Belajar lagi. Kenapa aku sombong sangat dengan ayat Allah ni? Kenapa aku tak nak terima? Kenapa aku tak nak ikut? Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi cek kita ni ada ciri-ciri yang mana. Dalam hadis ni, dua-dua Rasulullah tunjukkan. Ciri ahli syurga dengan ciri ahli neraka. So, jangan remehkan. Sebab apa kita tak boleh remehkan orang miskin yang tawaduk, yang amal soleh? Kenapa kita tak boleh remehkan mereka? Tengok hadis ni. Kalau mereka berdoa, doa mereka dimakbulkan Allah. Kita kena jaga. Kalau dia miskin tapi dia taat pada perintah Allah, dia angkat tangan. Kalau dizolimi, memang antara doa yang makbul ialah orang yang dizolimi. Doanya akan makbul. Okay? So, kita kena jaga-jaga jangan menzalimi hak orang lain. Okay? Subhanallah. So, katalah kita nanti, hidup ni roda berputar kan. Kali tu kita berada di titik paling bawah. Okay? Walaupun kita rasa macam kita dihina orang, kita rasa kita terhina dengan kemiskinan kita. Okay? Apa kita kena ada rasa? Jangan rasa putus asa. Putus asa daripada rahmat Allah. Sebab Allah dah janji dalam hadis ni, Rasulullah dah beritahu dalam hadis ni, orang yang lemah, yang miskin, yang taat perintah Allah, dia adalah ahli
So, seandainya kita ditimpa ujian, musibah yang memang itu yang Allah nak, ingat kalaulah musibah ini mendekatkan diri kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ini bukan musibah sebenarnya, inilah nikmat yang sebenarnya. Tapi seandainya kekayaan tapi menjauhkan kita daripada Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Istidraj kan? Okay? Dan pernah kan dengar kisah orang kaya ni, dia pergi jumpa dengan syekh ni, dia kata, aku hidup makin senang, makin tak solat makin kaya je. Mana yang kau kata makin susah? So syekh tu tanya apa? Kau senang tak nak bangun malam? Oh susah. Itulah yang dicabut. Zahir nampak kaya, cukup segala-gala. Tapi Allah dah cabut nikmat yang mulai. Dia tak sedar tu. Dia ingat dicabut harta je. Rupanya dicabut nikmat beribadah. Okay? So kita takutlah kalau Allah tak cabut nikmat, rasa takut pada dia. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. So jangan putus asa kalau ditakdirkan hidup kita pusing ke bawah, hari ni cerah, esok lusa gelap, contoh. Kan? Itulah dia, malam siang kita belajar. Bukan selama-lamanya malam, bukan selama-lamanya siang. Bukan selama-lamanya kita kat puncak, ada masa kita akan ke bawah. Okay? So jangan putus asa dari rahmat Allah. Okay? Yang penting apa? Kaya ke, miskin ke, tetap jadi hamba Allah yang bertakwa. Okay, Allahu Akbar. Seterusnya apa lagi kita belajar pada hadis ni ialah jangan, dah tahu ciri-ciri ahli neraka apa tadi? Kasar, bengis, suka kumpul harta tapi kedekut. Lagi? Sombong. Dah tahu ada ciri-ciri ni, kalau ada cepat-cepat berubah. Istighfar, bertaubat, ubah. Jangan ikut hawa nafsu. Okay? Banyak-banyak zikrullah. Ingat Allah. Okay? Sebab itu adalah perangai ahli neraka. Okay? Nampak macam mana cara Islam didik kita? Macam mana Rasulullah didik kita? Melalui hadis ni. Okay? Duduk sama rendah, diri sama tinggi kan? Tak kira bukan tengok status apa? Status harta, status ilmu, status amal. Okay? Subhanallah. Jadi beginilah Islam mendidik kita supaya jangan menjauhi orang miskin, terutamanya orang miskin yang takwa, yang soleh, yang beramal soleh. So sangat hati-hati dalam kita menyikapi orang-orang. Okay? Menyikapi orang ramai. Subhanallah. Subhanallah. Sebab itulah dalam Islam ada puasa Ramadan wajib kan? Kenapa? Supaya kita faham macam mana rasa lapar dan rasa dahaga. Kan? Okay? So benda ni Islam mendidik kita untuk ada rasa apa? Empathy, rasa simpati. Betul? Jangan bangga diri dan respect walaupun dia mungkin lemah dan susah daripada kita, tapi respect dekat dia. Okay? Sebab dia pun makhluk Allah. Okay? Subhanallah. Jadi terlalu banyak yang kita belajar hari ni, terutamanya untuk muhasabah diri sendiri. Aku ada tak sombong? Okay? Apa tu sombong tadi? Hadis riwayat Muslim nombor 91, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apakah balasan orang sombong? Hadis riwayat Muslim nombor 91 juga. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawit. Sikit je sombong, tak boleh masuk syurga Allah. Bayangkan, meremehkan orang miskin itu boleh menyebabkan kesan yang sangat bahaya. Apa dia? Tak dapat masuk syurga Allah. Okay? So, 6 perkara yang biasanya membuatkan manusia sombong ialah ilmu. So, kita dapat belajar ni bersyukur. Bila bersyukur, Allah akan tambah. Tapi jangan sekali-kali kita kufur nikmat, meremehkan orang lain. Jangan. Okay? Subhanallah. Kedua, selalunya orang sombong tentang keturunan. Yang ketiga, kecantikan. Yang keempat, kekuatan atau pangkat. Kelima, kekayaan. Yang keenam, kenalan atau rakan. Hadis Rasulullah SAW juga ada bersabda kan, Allah tidak memandang jasad kita,
luaran kita. Tapi yang Allah pandang adalah hati kita. Okay? So, semakin kita rendah di hadapan Allah, tawaduk, semakin tinggi kita akan Allah angkat nanti di sisi. Okay? Allah. Allah ingatkan kita ni hamba, tetapi sesama manusia kita ini adalah khalifah. So, saling tolong-menolong. Okay? Saling bekerjasama. Kita ni orang Islam ibarat tubuh badan, kan? Kalau sakit kepala, kaki tangan pun rasa lemah. Kan? Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita dah belajar hadis ni hari ni. Kalau kita baca dekat kitab kita ni, penjelasan hadis ini menjelaskan bahawa sebahagian besar penduduk syurga ialah orang-orang yang lemah, sedangkan majoriti penduduk neraka ialah orang-orang yang sombong. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, sebuah hadis marfu', ada 3 orang yang tidak akan masuk syurga, iaitu Al-Jawaz, Al-Utul dan Al-Jazari. Ditanyakan apa yang dimaksudkan Al-Jawaz itu, beliau menjawab, orang yang gemar mengumpulkan harta dan tidak mau memberi ataupun kikir, kedekut atas harta yang ada di tangannya. Al-Jazari ialah orang yang bersikap kasar terhadap hamba miliknya, bersikap keras terhadap kerabatnya, tetangganya dan para keluarganya. Al-Utul artinya orang yang buruk akhlaknya, yang longgar-rongga dalamnya, banyak makan dan banyak minum, ceroboh dan berbuat zalim. Okay? Selalunya orang yang kuat makan, yang tak boleh tahan, selalunya digambarkan orang yang mengikut hawa nafsu. Okay? Subhanallah. So insyaAllah kita akan sambung hadis kedua minggu hadapan. Aku liqauli hadha wa asafahali walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.